UMNO sepatutnya sudah mati. Tetapi PAS dan Bersatu beri nyawa. Saya nak tambah sikit apa yang telah diungkapkan oleh Rafizi ketika ceramah pentas pemuda di Gombak, saya tak silap saya, rapat mega keadilan parti PKR di Taman Malawati yang berlangsung semalam dengan kehadiran lebih 5,000 orang, dan kita ucap tahniahlah kepada PKR yang telah memulakan ceramah mega ini untuk memberikan kefahaman dan juga input-input terbaru kepada rakyat, kerana kita tahu bahawa banyak isu-isu yang berlaku di dalam negara kita sekarang ini. Jadi Rafizi menyatakan bahawa UMNO bakal berkubur 5 hingga 7 tahun lagi, tapi saya menambah bahawa sebenarnya dia sepatutnya berkubur lebih awal, iaitu selepas saja PRU 2018. Sebab saya kata begitu, sebenarnya selepas dia kalah dengan begitu teruk pada 2018, dia dah tak ada kuasa, dia dah tak ada kerajaan di negeri, dia hanya ketika itu ada kerajaan di Perlis. Selepas 2018 dia hanya ada kerajaan di Perlis, di Pahang, di Kedah dia tak dapat, di Perak tak dapat, Pulau Pinang tak dapat, Kelantan tak dapat, Terengganu tak dapat, Johor tak dapat, Melaka tak dapat, Negeri Sembilan tak dapat. Yalah, di Semenanjung dia hanya tinggal Perlis dan Pahang saja. Di Kedah masa PRU 2018 itu PH, Pulau Pinang PH, Kelantan PAS, Terengganu PAS, Negeri Sembilan PH, Melaka PH, Johor PH. Itu sajalah, dia hanya tinggal 2 kursi. Ketika dia tinggal 2 kursi itu, sebenarnya dengan kerajaan pusat pun dah tak ada, dia sudah berada dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Sehingga kita lihat dalam pemilihan pun, Najib pun dah menarik diri, meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO, dan ramai juga yang bersara dan sebagainya, berada dalam keadaan lemah. Sebab itulah ketika itu ramai di kalangan ahli-ahli Parlimen UMNO melompat menyertai Bersatu, kerana Bersatu ketika itu menjadi kerajaan bersama dalam PH. Antara yang saya ingat yang melompatnya lah Rasul Wahid, Sahabuddin Yahya. Rasul Wahid ahli Parlimen Luteran Terengganu, Sahabuddin Yahya ahli Parlimen Tasik Gelugu, Dr. Azmi Bagan Serai, Dr. Latif Ahmad di Parlimen Mersing, Hamzah Zainuddin Larut, siapa lagi yang Syed Abu Fazal Bukit Gantang, dan ramai lagi yang termasuklah Mustafa Muhammad Jeli yang menyertai Bersatu, meninggalkan UMNO kerana mereka nak bersama dengan parti kerajaan. Dan ketika itu UMNO lebih orang kata lebih meroyan atau lebih teruk lagi apabila beramai-ramai ahli parlimen dia menyertai Bersatu. Dan ketika itulah kita lihat bahawa sebenarnya UMNO dalam keadaan yang sangat lemah, terombang-ambing. Macam saya selalu kata, nak mesyuarat cawangan pun mereka terpaksa mesyuarat di anjung rumah ketua cawangan ke, di anjung rumah ketua wanita ke, kan. Sebab mereka sebelum itu ketika jadi kerajaan, mereka menggunakan balai raya untuk mesyuarat ke, untuk program parti dan sebagainya. Sepatutnya balai raya itu bukan UMNO punya. Sepatutnya balai raya itu ialah rakyat punya, orang awam punya. Tetapi mereka jadikan balai raya itu macam harta mereka sendiri, sedangkan ianya adalah kegunaan rakyat. Jadi patutnya kalau UMNO boleh guna, parti-parti lain pun boleh guna. Tetapi menjadi budaya dalam negara kita ini, balai raya itu hanya UMNO saja boleh guna, kan? Parti-parti lain tak boleh nak guna. Nak sewa pun ketua empat ataupun ketua kampung tak bagi. Itulah UMNO. Jadi bila dia kalah teruk pada 2018, mereka sudah berada dalam keadaan yang begitu lemah, begitu longlai, tetapi tidak semena-mena. Tuan ni Muhammad Al-Azan kata pejabat UMNO di Selangor macam reban ayam. Maksudnya dia dah tak ada sumber lagi oleh kerana dah tak jadi kerajaan, negeri pun tinggal 2, jadi mereka berada dalam keadaan yang sangat lemah. Tetapi
tetapi kawan kita yang tidak bertanggungjawab, yang tak ada integriti, yang tak malu, yang tak ada prinsip, PAS. Okey, PAS bersama-sama dengan Bersatu dan Azmin Ali memberikan nyawa, memberikan tongkat, memberikan spinach ke Popeye kan kepada UMNO, sehingga UMNO berjaya kembali menjadi kerajaan. Itulah titik tolak di mana UMNO yang sedang ke arah berkubur, kita selalu kata nak hantar dia masuk muzium, akhirnya dia menjadi kembali kuat. Siapa sebenarnya yang menyebabkan UMNO menjadi kembali kuat? Tidak lain tak bukan ialah PAS, Muhyiddin Yassin Bersatu dan juga Azmin Ali. Dan inilah orang yang kita tidak akan lupakan sampai bila-bila, sehingga sebab mereka lah UMNO yang terkenal dengan kita kenallah dia dengan budaya abang besarnya, budaya merasakan mereka saja bermaharja lela di kampung dalam negara kita. Pemimpin dia pun dah disabitkan kesalahan rasuah, bekas presiden dia. Akhirnya mereka kembali berkuasa dan kembali bernyawa, kembali orang kata mencongak balik setelah tunduk macam ayam berak kapur. Masa PRU 18 mereka kembali bercongak atau kembali kuat setelah mereka menjadi kerajaan balik. Walaupun di peringkat awal, di peringkat awal dia jadi kerajaan bersama-sama dengan ataupun menjadi kerajaan di bawah Muhyiddin Yassin. Dan saya nak tekankan sekali lagi, sejarah tidak akan melupakan, lipatan sejarah tidak akan melupakan kedurjanaan, kebobrokan, kejahatan PAS, Bersatu dan Azmin Ali yang memberikan balik kuasa atau memberikan balik nyawa kepada UMNO Barisan Nasional. Kita tak akan lupakan sejarah ini. Dan kalau PAS kononnya hantam UMNO salah guna kuasa, kleptokrat, tak boleh percaya, Muhyiddin pun cakap benda yang sama, mereka sebenarnya meludah ke langit. Kerana mereka lah sebenarnya yang memberikan nyawa dan juga memberikan kuasa, memberikan kekuatan, menyebabkan UMNO kembali ingin menjadi maharaja ataupun bermaharaja lela dalam negara kita. Akhirnya Muhyiddin sendiri pun ditipu oleh UMNO, dengan Muhyiddin sendiri pun terpaksa meletakkan jawatan. Yang Muhyiddin sendiri pun babi, orang faham kata babi. Babi sebab apa? Dah tahu dah kata dah UMNO ni jahat, UMNO ni kleptokrat, UMNO tak boleh percaya. Alih-alih dia boleh tinggalkan Pakatan Harapan dan berkawan dengan UMNO. Orang yang memecat dia, yang menipu dia, yang membuang dia ketika dia menyanggah 1MDB. Dia dipecat daripada UMNO oleh Najib. Tiba-tiba dia boleh balik bersekongkol, mengajak pula PAS, mengajak bersama dengan Azmin, bergabung dengan UMNO, menubuhkan kerajaan. Dan akhirnya dia sendiri dijatuhkan oleh UMNO dan UMNO kembali menjadi Perdana Menteri. Dan ini kita tak akan lupakan. Dan kalau buku sejarah itu boleh ditulis kembali, kita boleh tulis sejarah bahawa sebenarnya rakyat Malaysia telah membuat anjakan paradigma, rakyat Malaysia telah membuat satu keputusan yang terbaik, keputusan yang berani, iaitu membuang UMNO pada PRU ke-14. Tetapi jasa dan juga keberanian dan juga apa yang telah rakyat lakukan itu disia-siakan ataupun dinafikan oleh PAS, Bersatu, Muhyiddin dan Azmin Ali. Dan rakyat seharusnya tidak memaafkan. UMNO tu memanglah kita tak maaf dah, kita dah tahu dah perangai dia. Tetapi mereka yang tiga ni yang saya kata tadi, PAS, Bersatu dan Azmin Ali, rakyat wajib untuk tidak memaafkan mereka dan menghumban mereka pada PRU ke-15, kerana mereka inilah parti-parti ataupun individu-individu yang tak ada integriti, yang tak ada maruah, yang tak ada harga diri, cakap berdegar-degar menentang rasuah, menentang penyalahgunaan kuasa, tetapi sanggup bersekongkol dengan orang yang mereka tentang sendiri.
sebagaimana Pilihan Raya Negeri Melaka lah tuan-tuan. Pilihan Raya Negeri Melaka, dia hantam UMNO PAS ke Bersatu, kempen Pilihan Raya Negeri Melaka, alih-alih mesyuarat kabinet, dia mesyuarat sama. Tak ke gila tuan-tuan. Kan, dia dah hentam pagi ataupun katalah hari Selasa kan, dia hentam kempen masa PRM Melaka, PRM Johor. Hari Rabu mesyuarat kabinet persekutuan. Hari Rabu dia boleh mesyuarat bersama balik. Itulah orang kata gila tak gila tuan-tuan. Kalau tapi dia kata tu luar kotak. Luar kotak apa? Tak ada otak. Tuan-tuan dan puan-puan, tetapi okey, apa yang kalau Bizi nyatakan, okey, dia kata apa, kalau kita tak tukar keadaan kali ini, saya yakin UMNO dan BN akan berkubur. Kalau Bizi kata dalam 5 atau 7 tahun. Tapi saya kata dia sebenarnya sepatutnya telah pun berkubur lebih awal. Tapi sebagaimana saya nyatakan tadi, ketiga-tiga parti ataupun individu itulah yang telah menyebabkan, telah memberikan nyawa, dan akhirnya UMNO kembali kuat sekarang ini. Ya? Okey. Namun kenyataan yang dibuat oleh revisi itu disanggah dengan berapi-api lah oleh oleh pemimpin UMNO lah. Dia ni adalah salah seorang yang cakap lepas atau gegar lah bila UMNO dihentam, iaitu Razlan Rafli, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, yang mengatakan bahawa revisi pengecut. Apa masalah? Apa pula pengecut? Dia itu pendapat dia menyatakan UMNO akan berkubur 5 atau 7 tahun akan datang. Saya kata bukan 5 atau 7 tahun, sepatutnya dia dah berkubur tahun 2018, 2019, 2020 itu hari. Okey. Tetapi disebabkan oleh apa yang saya dah nyatakan tadi, akhirnya UMNO kembali kuat. Razlan Rafli mengatakan bahawa Hafiz Ramli pengecut. Dia katakan sebab meramalkan kehancuran UMNO BN. Dia kata belum masuk bertanding lagi dah mengaku kalah. Apa masalahnya? Apa masalah belum masuk bertanding dah mengaku kalah? Ini bukan maksudnya mengaku kalah.